Pengaruh rakan sebaya. Mereka sentiasa terikut-ikut perangai dan tindakan rakan sebaya. Apabila individu tersalah memilih rakan, mereka kemungkinan besar akan terjebak dengan gejala buli ini. Sifat ego mereka yang tidak mahu kalah telah dicabar oleh rakan sebaya menyebabkan mereka menjadi pembuli. Rakan-rakan pula akan memprovokasi individu tersebut sehingga tindakan pembuli di luar kewarasan otaknya. Individu yang dibuli pula biasanya individu yang lemah sama ada dari segi fizikal maupun mental. Hal ini menyebabkan pembuli akan menjadi lebih cenderung untuk melakukan kegiatan buli terhadap golongan yang lemah. Contohnya dapat dilihat kes buli yang berlaku terhadap seorang pegawai kadet laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Zulfarhan Omar Zulkarnain, sehingga menyebabkan kematian. Faktor kedua ialah ibu bapa terlalu sibuk sehingga tidak masa untuk mendidik anak-anak. Hal penjagaan anak diserahkan kepada pembantu rumah. Ibu bapa seharusnya memberi penerapan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak dan dididik dari awal. Ibu bapa terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing, tidak punya masa terluang untuk berkomunikasi dan memahami anak-anak. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak dapat berbual ataupun bergaul dengan lebih mesra bersama ibu bapa dan tidak dapat meluah perasaan yang terpendam terhadap ibu bapa mereka. Ibu bapa juga dapat memahami dan mengetahui apa mereka yang fikirkan dan mereka yang mahu mereka kan. Ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak membiarkan sahaja anak mereka melakukan apa sahaja yang ingin mereka lakukan. Media massa boleh menjadi faktor berlakunya kegiatan buli. Contohnya pelbagai genre filem dari luar negara yang memaparkan unsur keganasan dan program-program dari luar negara yang mempunyai aksi-aksi yang ganas. Ini menyebabkan remaja mempunyai sifat ingin mencuba sesuatu yang baru. Hal ini kerana aksi-aksi yang ganas dari filem mempengaruhi perilaku remaja zaman sekarang. Faktor yang keempat adalah masalah yang timbul dalam keluarga ataupun tempat kerja. Faktor ini menyebabkan tekanan yang membebankan seorang individu. Apabila tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, kekurangan pengetahuan dalam mengenali tekanan dan menyebabkan mereka hilang kawalan ke atas emosi mereka. Seterusnya, mereka sentiasa bertindak membuli orang lain sebagai salah satu cara melepaskan tekanan. Setengah pembuli turut mengaku bahawa mereka gembira dan berpuas hati selepas buat rekomen. Masalah ini timbul apabila seorang mengalami peristiwa atau masalah kerosakan atau benda, kegagalan dalam kerjaya, konflik rumah tangga dan sebagainya. Individu yang bermasalah emosi mempunyai ciri cepat marah, hilang tepuan dan lain-lain. Kesan yang pertama adalah pelajar berasa takut untuk hadir ke sekolah. Sedia maklum bahawa kebanyakan mangsa dibuli disebabkan mereka bersaiz kecil. Ini menyebabkan si mangsa tersebut tidak berani untuk menentang atau melawan si pembuli tersebut. Kebiasaan pembuli, dia menyuruh si mangsa untuk melakukan sesuatu perkara demi kepentingan mereka. Ini menyebabkan si mangsa berasa takut untuk hadir ke sekolah. Jika kita lihat dari segi falsafah pendidikan kebangsaan, masalah politik ini sesekali tidak menepati falsafah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan falsafah pendidikan di negara kita boleh merosot. Kesan yang kedua adalah kumpulan gestrik ini menjadi pengaruh yang negatif kepada pelajar lain. Hal ini dikatakan demikian kerana kumpulan gestrik ini akan menjalankan keganasan di dalam sekolah. Cuba kita fikir, sekiranya kumpulan gestrik ini menubuhkan ahli yang ramai, dia akan melemahkan seluruh perjalanan sekolah tersebut. Selain itu, keganasan ini adalah tidak menepati segala rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap pelajar yang mempunyai keganasan di dalam jiwa, dia tidak dapat memberikan kesan yang positif kepada pelajar lain. Assalamualaikum. Saya Muhammad Luqman Hakim bin Mak Ali. Kesan daripada gejala buli ini boleh menyebabkan seseorang akan mengalami kemurungan.
Hal ini mengakibatkan seseorang bertindak di luar jangkaan tanpa berfikir panjang. Selain itu, kesan daripada kes buli ini boleh menjejaskan ekonomi dalam pembangunan negara kerana ia boleh menyebabkan sesuatu pekerjaan yang diberikan kepadanya tidak disiapkan dengan berhemah. Pertama sekali, pihak sekolah boleh mengedarkan borang-borang berkaitan dengan buli. Dengan ini, secara tidak langsung, pelajar akan memberitahu kepada pihak sekolah tentang si pelaku agar kes buli ini dapat diatasi. Ini amatlah disarankan oleh Dr. Nora Fauziah Yaakob yang merupakan Presiden Persatuan Psikologi Malaysia. Terdapat cara lain yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah dengan cara mengedarkan risalah-risalah yang menunjukkan kesan dan akibat daripada melakukan kesan buli daripada segi fizikal dan mental. Kerajaan merupakan peranan kedua terpenting setelah ibu bapa bagi mengatasi masalah buli terus meningkat di negara kita. Pelbagai langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan dan juga yang perlu diambil bagi memastikan peningkatan ini dapat dibendung dengan segera. Dengan tindakan yang efektif dan proaktif mampu mengurangkan masalah buli ini terus merebak dalam kalangan remaja. Peringkat kedua yang merupakan peringkat yang paling utama dan penting sekali kerana anak-anak dan pelajar biasanya menghabiskan masa mereka di rumah. Bapa perlulah mengawasi dan memantau kegiatan anak-anak di rumah seperti menonton video atau filem bersama-sama dengan anak. Dengan ini, ibu bapa boleh memantau kegiatan anak-anak mereka di rumah. Cara yang lain ialah ibu bapa perlulah memberi nasihat dan dorongan yang positif kepada anak-anak agar mereka terhindar daripada kes buli ini